Selamat sejahtera semua. Pertama sekali, saya nak tanya satu soalan. Adakah anda masih makan mentega kacang yang sudah lama terbuka dalam peti sejuk anda? Tahun lepas, seorang pesakit saya, Encik Kasim yang berusia 68 tahun, datang ke klinik saya. Beliau sudah 3 tahun menderita sakit lutut dan bacaan gula. Dalam darahnya sentiasa tidak menentu. Ubat yang dimakan seolah-olah tidak memberi kesan. Apabila saya bertanya tentang sarapan paginya, beliau memberitahu bahawa sudah 40 tahun beliau mengamalkan makan roti bakar yang disapu dengan mentega kacang 3 bulan kemudian. Apabila kami membuat pemeriksaan semula, bacaan gula puasanya telah turun dari paras 8 ke 6, 5 mmol, dan sakit lututnya juga hilang. Apabila saya bertanya, jika ada apa-apa amalan istimewa, beliau hanya berkata, saya cuma tukar jenama mentega kacang atas nasihat kawan-kawan. Pada ketika itulah saya sedar, rahsia kesihatan sebenarnya tersembunyi dalam perkara-perkara yang paling biasa. Nama saya Dr. Ismail bin Ahmad dan saya telah berkhidmat sebagai pakar perubatan dalaman selama 32 tahun. Adakah anda tahu satu kajian oleh Sekolah Perubatan Harvard yang menjejaki 90,000 orang selama 20 tahun mendapati bahawa individu yang makan mentega kacang 3 kali seminggu mempunyai risiko penyakit jantung 21% lebih rendah. Namun, saya juga telah melihat ramai pesakit yang paras hati, liver function mereka meningkat atau saluran darah mereka tersumbat selepas mengambil produk yang salah, mentega kacang yang sama. Tetapi mengapa sesetengah orang menjadi lebih sihat apabila memakannya, manakala keadaan sesetengah yang lain pula menjadi lebih teruk? Hari ini, saya akan terangkan bagaimana mentega kacang bertindak dalam badan kita, siapa yang perlu mengelakkannya, dan senarai produk yang wajib anda jauhi. Sebelum kita mula secara serius, boleh saya tanya sesuatu? Adakah anda ingat jenama mentega kacang yang anda makan di rumah sekarang? Pernahkah anda periksa senarai bahan-bahan di belakang botolnya? Jika terdapat 3 atau lebih bahan yang disenaraikan, anda mungkin telah membuat pilihan yang salah. Jangan risau. Jika anda tonton sehingga habis, anda akan tahu dengan tepat produk mana yang baik. Baiklah, mari kita mulakan. Sejujurnya, sudah lebih 30 tahun saya berkhidmat di hospital. Sepanjang tempoh itu, saya telah bertemu dengan ramai warga emas. Ramai yang sanggup berbelanja ratusan ringgit untuk membeli pelbagai makanan tambahan suplemen kesihatan. Tetapi keadaan kesihatan mereka tidak juga bertambah baik. Sebenarnya, nutrisi yang benar-benar diperlukan tidak semestinya datang dari sesuatu yang mahal. Ia seringkali berada di dapur anda. Mungkin dalam botol kecil yang tidak begitu menarik perhatian. Bagi saya, contoh utamanya ialah mentega kacang. Walaupun nampak biasa, satu botol itu mengandungi 3 khazanah penting yang diperlukan oleh badan kita. Khazanah pertama ialah protein. Ada yang mungkin berfikir, protein kan dapat dari daging? Berapa banyak sangatlah protein dalam mentega kacang? Jangan terkejut, 2 sudu besar mentega kacang mengandungi 7 gram protein bersamaan dengan sebiji telur. Lebih penting lagi, ia mengandungi kesemua 9 asid amino perlu yang tidak dapat dihasilkan oleh badan kita sendiri. Jika 9 bahan ini tidak mencukupi, otot kita akan mula mengecut secara perlahan-lahan. Saya ada seorang kenalan, Puan Aminah, berusia 78 tahun, yang telah menjadi seorang vegetarian selama lebih 20 tahun. Semasa pemeriksaan kesihatan tahun lalu, doktor memberitahunya bahawa jisim ototnya terlalu rendah dan menasihatkannya untuk makan daging. Namun, Puan Aminah tetap enggan makan daging. Jadi, saya mencadangkan kepadanya, Puan Aminah, tidak mengapa
Jika tidak mahu makan daging, sebagai ganti, cuba sapukan 2 sudu mentega kacang pada roti mil penuh atau paus setiap pagi. Selepas mengamalkannya selama kira-kira setengah tahun, beliau menjalani pemeriksaan kesihatan sekali lagi. Apa yang mengejutkan? Jisim ototnya telah meningkat sebanyak 4%. Puan Aminah sangat gembira dan berkata, rupanya otot boleh bertambah walaupun tak makan daging. Beliau turut berkongsi perkara ini dengan rakan-rakan seusianya. Sudah tentu, mentega kacang bukanlah ubat ajaib. Ia hanya membekalkan bahan mentah protein yang diperlukan oleh badan kita tepat pada masanya. Dalam perubatan tradisional kita pun, badan mesti mempunyai tenaga dan darah yang cukup untuk kekal kuat. Asas kepada semua ini ialah protein. Malah, satu kajian di sebuah universiti tempatan di Kuala Lumpur juga menunjukkan bahawa warga emas yang mengambil mentega kacang setiap hari mempunyai purata jisim otot 4% lebih tinggi berbanding rakan sebaya mereka. Angka 4% ini mungkin nampak kecil, tetapi apabila umur melepasi 70 tahun, ia boleh menjadi penentu sama ada anda boleh menaiki tangga sendiri atau memerlukan bantuan orang lain. Khazanah kedua ialah lemak baik. Ramai orang akan terus takut apabila mendengar perkataan minyak atau lemak. Adakah anda juga begitu? Anda mungkin berfikir bahawa minyak menyebabkan kegemukan dan menyumbat saluran darah. Bukan. Sebenarnya, itu adalah salah faham yang sangat besar. Cuba bayangkan apa akan jadi pada enjin jika tiada minyak pelincir. Ia akan menjadi kesat dan akhirnya rosak. Badan kita juga sama. Tanpa minyak yang baik, saluran darah kita akan berkarat. Fikiran menjadi keliru dan seluruh badan mula berbunyi. Separuh daripada lemak dalam mentega kacang adalah minyak baik yang dipanggil asid lemak mono tak tepu. Ia adalah komponen yang sama seperti yang terdapat dalam minyak zaitun atau minyak flaxseed. Minyak baik ini membantu mengurangkan kolesterol jahat LDL dalam badan dan meningkatkan kolesterol baik HDL. Menjadikan saluran darah lebih ancal dan bersih. Saya masih ingat kata-kata seorang pakar kardiologi senior semasa saya menjalani latihan di sebuah hospital besar di Kuala Lumpur dahulu. Doktor Ismail, ramai pesakit serangan jantung akut yang datang ke sini sekarang adalah mereka yang terlalu mengelak minyak sehingga menimbulkan masalah lain. Kata-kata itu tersemat kuat di fikiran saya. Jika kita menghentikan pengambilan lemak yang diperlukan oleh badan, saluran darah kita sebenarnya akan menjadi lebih lemah. Satu kajian nutrisi klinikal pada tahun 2011 juga mendedahkan perkara yang sama. Mereka yang mengambil 30 gram mentega kacang, kira-kira 2 sudu besar secara konsisten setiap hari mempunyai risiko penyakit jantung yang berkurangan antara 5% hingga 21%. Orang tua-tua di kampung dulu pun ada berkata, minyak kacang ini, minyak baik yang boleh jaga badan. Sekarang anda faham, bukan sahaja minyak kacang. Mentega kacang juga adalah makanan hebat yang menjaga kekuatan saluran darah kita. Khazanah ketiga ialah pelindung yang tidak kelihatan. Protein dan lemak baik yang saya sebutkan tadi boleh kita rasa, tetapi sebenarnya terdapat lebih banyak khazanah tersembunyi dalam mentega kacang yang melindungi badan kita secara senyap. Ini adalah nutrien seperti zat besi, asid folik, vitamin E dan niacin. Komponen ini membantu menghasilkan darah, mengawal tekanan darah, mengekalkan rentak jantung yang stabil, meningkatkan imuniti dan menghalang saluran darah daripada mengeras. Ia juga membantu menukar nasi yang kita makan kepada tenaga. Anda tidak perlu risau jika nama-nama ini kedengaran asing. Kukup, Ingat begini, 1 sudu mentega kacang mengandungi nutrien penting yang sering kekurangan dalam badan kita. Anggap sahaja ia sebagai tabung kesihatan yang kecil tetapi padat.
Musim sejuk musim tengkujuh yang lalu. Pegawai pentadbiran di hospital, kami datang berjumpa saya. Beliau mengadu terlalu letih dan mukanya nampak pucat kekuningan. Saya boleh tahu dengan hanya melihat wajahnya. Ia adalah gejala anemia kekurangan darah akibat kekurangan zat besi. Saya menasihatinya, setiap pagi, cuba ambil 1 sudu mentega kacang dan sebiji kurma. Sebulan kemudian, kami bertemu semula. Wajahnya kelihatan lebih cerah dan bertenaga. Beliau sendiri terkejut dan bertanya, "Hebat, sangatkah kesannya, doktor?" Saya menjawab, "Sudah tentu. Perkara-perkara kecil inilah yang akan membawa perubahan besar. Apabila dikumpulkan, pada tahap ini, Anda mungkin berfikir, Doktor Ismail, kalau ia begitu baik, bukankah lebih baik jika kita makan lebih banyak?" Di sinilah letaknya satu amaran yang sangat penting. Hakikatnya ialah berlebihan boleh menjadi racun. Saya telah melihat kes di mana pesakit jatuh sakit kerana mereka makan terlalu banyak mentega kacang selepas mendengar ia baik untuk kesihatan. Pertama, adakah anda pernah mengalami ini? Selepas makan roti canai atau kuih muih pada waktu pagi, sekitar jam 10 pagi, anda tiba-tiba rasa pening, perut kosong dan mengidam sesuatu yang manis. Ini dipanggil roller coaster. Gula blood sugar roller coaster. Gula naik mendadak dan kemudian jatuh menjunam. Mentega kacang bertindak sebagai brek yang mengawal kelajuan gula ini. Sebabnya mudah, ia mempunyai 3 senjata. Protein dihadam perlahan, lemak diserap perlahan, dan serat menghalang penyerapan gula. Ketiga-tiganya bekerjasama untuk menghalang gula daripada naik atau turun secara mendadak. Salah seorang pesakit saya ialah Encik Rahman, Syedesa tahun yang menghidap kencing manis. Bacaan gula puasanya sentiasa tersekat antara 8 hingga 9 milimol L. Saya menasihatinya, semasa sarapan, cuba makan roti mil penuh dengan 1 sudu mentega kacang dan sedikit sayur-sayuran selur. Seminggu kemudian, beliau datang semula. Bacaan gula puasanya telah turun kepada 5 mmol L. Beliau sangat gembira dan berkata, "Ini lebih berkesan daripada ubat." Saya menjelaskan, bukan mentega kacang itu yang ajaib, tetapi badan Pak Cik telah menemui semula rentaknya. Satu jurnal pemakanan di UK pada tahun 2013 juga melaporkan hasil yang serupa. Wanita diabetes yang diberi sarapan mentega kacang mempunyai paras gula selepas makan 30% lebih rendah berbanding kumpulan yang mengambil sarapan biasa. Menurut petua orang lama, limpa dan perut mesti kuat untuk menstabilkan gula, dan mentega kacang membantu memainkan peranan itu. Satu lagi kesan menakjubkan ialah kawalan berat badan. Kebanyakan orang akan berkerut dahi apabila diberitahu bahawa mereka boleh kurus, walaupun makan makanan berlemak. Tetapi, lemak dan protein dalam mentega kacang menghantar isyarat ke otak kita yang berbunyi, "Saya sudah kenyang, boleh berhenti makan." Ini sangat membantu dalam mengurangkan tabiat mengidam makanan ringan kuih muih atau jajan. Kajian menunjukkan bahawa rasa kekenyangan selepas makan mentega kacang boleh bertahan sehingga 3 hingga 4 jam, iaitu 2 kali lebih lama berbanding makan roti atau kek biasa. Saya sendiri telah mencubanya. Dahulu, setiap kali pukul 3 petang, saya pasti akan teringin makan sesuatu. Jika saya mula mengambil sekeping kuih, ia pasti tidak akan berhenti. Tetapi selepas saya menambah 1 sudu mentega kacang dalam sarapan saya, keinginan itu hilang secara ajaib pada waktu petang. Selepas 3 bulan, berat badan saya berkurang 4 kilogram dan lilitan pinggang saya susut 2 sentimeter. Pada tahun 2018, Jurnal Pemakanan Eropah juga melaporkan hasil yang serupa.
Individu yang mengambil mentega kacang secara konsisten mempunyai purata pengambilan kalori harian 150,200 kalcal lebih rendah, yang membantu dalam pengurusan berat badan. Tetapi, kuncinya di sini ialah kesederhanaan. Perkara yang baik pun akan memudaratkan. Jika berlebihan, 2 sudu besar sehari adalah jumlah yang paling sesuai. Kesan ketiga ialah menjernihkan fikiran dan menaikkan mood. Apabila usia meningkat, adakah anda sering berasa letih tanpa sebab, tidak bermaya, dan fikiran tidak setajam dahulu? Ia bukan semata-mata kerana faktor usia. Ia mungkin berlaku kerana badan kekurangan bahan api untuk mengekalkan kecergasan. Mentega kacang kaya dengan vitamin B1 atau thiamine yang merupakan sumber tenaga untuk otak. Komponen ini menukar makanan yang kita makan kepada tenaga yang boleh digunakan oleh otak. Jika ia tidak mencukupi, seseorang akan mudah menjadi lesu, tindak balas menjadi perlahan, dan mood merosot. Kakak saya sendiri selepas bersara mengadu bahawa hidupnya terasa hambar. Beliau pergi ke hospital, tetapi tiada penyakit khusus yang ditemui. Rupa-rupanya, beliau mengalami kekurangan vitamin B. Saya menasihatinya setiap pagi, sapu mentega kacang pada roti mil penuh dan cuba berjemur di bawah matahari pagi sedikit. Selepas 2 bulan, beliau mula berjalan-jalan setiap hari dan kembali ceria seperti dahulu. Kerap menelefon saya dengan suara yang bertenaga. Jurnal Sains Makanan pada tahun 2014 melaporkan hasil yang seru. Warga emas yang kerap mengambil makanan berasaskan kacang mempunyai simptom kemurungan 18% lebih rendah berbanding mereka yang tidak. Kesimpulannya, kesihatan bukan bermakna tiada penyakit, tetapi keupayaan untuk menjalani setiap hari dengan penuh bertenaga. Kesan penting yang terakhir ialah kesihatan usus. Ramai yang terlepas pandang bahagian ini. Tetapi sebenarnya, jika usus anda selesa, badan anda juga akan selesa. Mentega kacang mengandungi serat yang tinggi. Serat ini bertindak sebagai penyapu di dalam usus kita. Ia menolak keluar sisa buangan dan menjadi makanan kepada bakteria baik, sekaligus membersihkan persekitaran usus kita. Orang Melayu lama kata, cuci perut. Orang Cina kata, perut selesa. Perkataan berbeza, tetapi maksudnya sama. Salah seorang pesakit saya menderita sembelit kronik selama lebih 10 tahun. Beliau telah mencuba pelbagai ubat dan mengawal pemakanan, tetapi tidak banyak membantu. Jadi, saya memberitahunya satu kaedah mudah. Bangun pagi, minum segelas air suam, dan kemudian ambil 1 sudu mentega kacang. Seminggu kemudian, beliau datang semula sambil tersenyum dan berkata, "Doktor, sekarang urusan saya ditanda setiap pagi sangat lancar. Apabila perut rasa lawas, badan pun rasa lebih ringan. Apabila usus bertambah baik, toksin berkurangan dan badan serta fikiran akan menjadi lebih tenang." Setakat ini, saya telah banyak bercakap tentang kebaikan mentega kacang. Anda mungkin berfikir, kalau begitu, saya boleh makan sepuas-puasnya. Jangan sesekali. Ada satu garisan sempadan yang sangat penting. Jika anda melepasi garisan ini, makanan yang baik pun boleh membahayakan badan. Apa yang akan saya katakan selepas ini mungkin kedengaran sedikit tegas. Tetapi ini adalah demi menjaga kesihatan tuan-tuan dan puan-puan. Kerana saya sendiri telah melihat pesakit yang dimasukkan ke hospital akibat salah makan mentega kacang. Perkara pertama yang mesti diingat ialah tidak semua mentega kacang di pasaran itu sihat. Saya pernah merawat seorang pesakit lelaki berusia 55 tahun. Paras bacaan hatinya sangat tinggi. Selepas dijual siasat, puncanya ialah mentega kacang yang dimakannya setiap hari. Apabila saya memeriksa label bahan produk itu, ia penuh dengan pelbagai bahan tambahan, minyak sayuran terhidrogen, gula, garam,
dan bahan pengawet. Saya memberitahunya, ini bukan mentega kacang, ini adalah campuran bahan kimia. Beliau sukar untuk percaya kerana ia adalah jenama terkenal dan sering diiklankan di TV. Tetapi, nama jenama yang terkenal tidak bermakna ia sihat, terutamanya jika perkataan seperti minyak terhidrogen, hydrogenated oil, atau shortening ada dalam senarai bahan. Itu adalah komponen utama yang menyumbat saluran darah. Akhirnya, beliau beralih kepada produk semula, jadi dan 3 bulan. Kemudian, bacaan hatinya kembali normal. Ada beberapa produk yang saya tidak syorkan. Terdapat kes-kes di mana jenama asing tertentu didapati tercemar dengan bakteria Salmonella, pendazing logam, atau diproses dalam persekitaran kilang yang tidak bersih dan telah diambil tindakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Di Malaysia sendiri, banyak produk yang tarikh pengeluarannya tidak jelas dan labelnya penuh dengan bahasa asing. Nampak seperti barang import, tetapi sebenarnya dibuat di bengkel kecil yang tidak disahkan. Anda mesti elakkan produk sebegini. Saya sering ditanya, adakah produk luar negara semestinya lebih baik daripada produk tempatan? Jawapannya, tidak semestinya. Yang penting bukan negara pengeluar, tetapi senarai bahannya. Jadi, untuk memilih mentega kacang yang selamat, ingat 3 perkara ini. Bahan mesti ringkas. Yang terbaik ialah 100% kacang tanah atau hanya kacang tanah. Garam. Jika ada perkataan seperti minyak terhidrogen, shortening, atau margarin, letak semula. Serta-merta, pilih produk tanpa gula tambahan. Kacang itu sendiri sudah mempunyai rasa manis semula jadi yang lembut. Produk yang saya makan hanya mempunyai 1 bahan pada labelnya, kacang tanah. Apabila anda pergi ke pasar raya, angkat botol itu dan periksa bahagian belakangnya. Jika bahannya lebih daripada 3, lebih baik letak